Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan bantu topik baru untuk tingkatan 4, pelajar-pelajar tingkatan 4 yang masih lagi di rumah. Kita kena teruskan belajar topik berikutnya. Sebelum ni cikgu dah bantu untuk jurnal, iaitu jurnal khas dan juga jurnal am. Hari ini kita sambung, iaitu kita nak belajar topik baru dalam kitaran perekonomian, iaitu buku tunai. Buku tunai. Okey, cara asalnya pelajar sebelum ni pelajar dah tahu kitaran perekonomian ada 8. Kita cikgu baru ajar yang sinilah dokumen, kerja ajar sikit-sikit. Terusnya buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni ada 2. Apa dia? Buku tunai dan juga jurnal. Boleh belajar jurnal dah selesai. Okey, sekali lalulah untuk tengok skop yang lebih besar, cikgu gunakan nota ni. Cikgu guna nota ni. Okey. Semua dokumen kitaran pertama perlu dicatatkan dalam buku. Buku ni ada 2, satu buku jurnal, satu buku tunai. Jurnal untuk apa? Jurnal ada untuk urus niaga, kredit, semua urus niaga hutang lah masuk sini. Okey, manakala untuk buku tunai untuk urus niaga apa? Untuk urus niaga tunai dan cek. Urus niaga apa? Tunai dan cek. Tunai dan cek. Okey, jadi pelajar kena tahu ni tunai, tunai dan juga cek. Okey, dalam buku tunai kita tengok hari ni belajar buku tunai, kita fokus buku tunai. Okey, buku tunai belajar dia ada debit dan kredit. Apa maksud debit dan kredit? Okey, maksud debit adalah debit ni adalah wang masuk. Wang masuk. Kredit ni adalah apa? Wang keluar. Kenapa debit wang masuk kena wang keluar? Okey, patah balik pada konsep. Okey, konsep dia belajar kalau kita buka akaun tunai. Tunai ni kategori apa belajar? Tunai kategori apa? Tunai adalah kategori aset. Bagus, pandai. Okey, jadi debit apa maksud debit? Debit adalah menambahkan tunai, kredit ialah mengurangkan tunai. Okey, mana sekala satu lagi belajar? Tunai dan cek. Cek tu ialah apa? Cek tu ialah bank. Okey, bank tu rumah dia dekat mana? Bank rumah dia sama. Okey, besar sangat ni, cikgu kena cerita sikit. Bank rumah dia sama. Rumah dia dekat mana? Debit. Apa menunjukkan debit? Debit menambahkan, kredit ialah mengurangkan. Okey, jadi apa maksud menambahkan? Menambahkan tunai. Wang masuk lah. Apa saja menyebabkan duit masuk, tunai akan tambah. Menyebabkan duit masuk sebelah debit dekat bank akan bertambah. Apa menyebabkan berkurang? Berkurang wang keluar, duit keluar. Itu bahasa yang paling senang faham lah belajar. Dia masuk, dia keluar. Kenapa dalam buku tunai? Dalam buku tunai ni, debit wang masuk, kredit wang keluar, itulah sebabnya. Boleh belajar? Faham? Okey, jadi belajar, kita seterusnya belajar. Okey, ini ada macam-macam bentuk dokumen. Dokumen ni kita belum belajar. Kita belajar dalam bentuk ayat dulu. Okey, buku tunai dalam bentuk ayat. Jadi belajar soalan cikgu dah bekalkan dekat dalam grup. Jadi pelajar boleh lihat. Okey, ini bentuk kertas buku tunai. Okey, buku tunai ni kertas buku tunai ni belajar. Belajar biasanya kita buat dalam bentuk landscape lah. Dia lebar sebab dia lebar. Jadi untuk kertas jawapan tu pun cikgu dah bagi dalam bentuk Word, jadi bentuk PDF. Jadi pelajar print sajalah untuk pelajar buat dengan cepat. Okey, apa yang ada dekat buku tunai? Okey, pelajar dah tahu debit, wang masuk, kredit, wang keluar. Okey, yang cikgu debit ni cikgu letakkan warna orange. Okey, jadi apa yang keterangan yang ada kat sini? Okey, first bagi tarikh. Tarikh kena tulislah pelajar. Kalau tulis Mac 1, jadi 1 Mac. Pelajar jangan tulis 1 Mac macam ni, salah. Pelajar tulis apa? Mac 1. Seperti yang kita buat dalam jurnal. Sama. Okey, butiran ni pelajar. Okey, debit ni wang masuk. Jadi apa saja menyebabkan wang masuk? Apa butiran menyebabkan wang masuk? Jadi pelajar jangan tulis. Okey, contoh wang masuk apa? Sewa telah terima sebanyak RM5,000 secara cek. Okey, jadi tulis apa? Sewa. Jangan tulis sewa telah diterima buat hantuk ayat. Tak boleh. Ayat tak boleh. Sewa. Berapa nilai? Betul cek. Cek tu apa? Tunai ke bank? Bank. Okey, RM5,000 masukkan. Boleh. Lagi apa? Jualan secara tunai. RM2,000. Okey, jualan secara tunai. Apa? Jualan tunai dapat duit. Dapat duit ialah jualan. Okey, RM2,000 cara tunai. Masukkan tunai. Okey, diskaun lah untuk apa? Diskaun ni untuk kita beri kepada pelanggan-pelanggan yang bayar hutang. Contoh, Ali telah menjelaskan hutangnya sebanyak RM5,000 dan menerima diskaun sebanyak RM100. Dengan cek. Okey, jadi siapa yang bayar hutang tadi? Ali. Jangan tulis Ali telah menjelaskan hutang. Tak nak. Butiran tak nak. Ali je cukup. Okey, berapa ribu Ali? Ali jelaskan sebanyak RM5,000. Okey, dapat diskaun berapa? Diskaun kita beri pada dia RM100. Itu contoh dia pelajar. Contoh paling senang. Boleh? Okey, yang kedua pula. Okey, ni cikgu padas supaya tak keliru. Okey, wang keluar pula. Buku tunai. Okey, buku tunai wang keluar. Okey, buku tunai wang keluar. Okey.
Jadi pelajar ini buku tunai wang keluar. Jadi pelajar kita akan tengok buku tunai wang keluar. Okey. Wang keluar ni apa? Wang keluar. Duit keluar lah. Duit keluar. Duit tunai keluar. Duit bank keluar. Jadi pelajar dekat sini pelajar buku tunai pelajar. Kita gabungkan tau. Tunai bank. Tunai bank. Kalau ada ruangan tunai, tunailah. Kalau gunakan cek bank. Itu pelajar kena tahu. Okey, debit. Okey, apa yang menyebabkan wang keluar? Contoh duit kita keluar lah. Membayar gaji sebanyak gaji pekerja membayar gaji pekerja sebanyak RM3,000. Jadi tu apa? Gaji. Okey, cara apa tadi? Kalau cara tunai, tunailah. Kalau ada bayar dengan cek, ceklah, bank lah dan sebagainya. Boleh baca? Contoh apa? Membeli perabot secara membeli perabot RM6,000 dengan menggunakan cek. Jadi tu apa? Perabot. Okey, perabot. Berapa perabot? Perabot apa? Perabot tulis apa? Perabot jadi tulis apa? RM6,000 dengan cek. Boleh bayar? Itu contoh. Okey, lagi apa? Okey, kalau dia kata jualan tunai. Jualan tunai tulis apa? Jualan tunai. Jualan tulis jualan. Okey, kalau jualan barang, jual barang. Pelajar ni bukan, sorry. Jualan tak masuk sini. Belian barang. Kita beli duit keluar. Betul? Belian barang. Jadi jangan tulis belian barang. Tulis apa? Belian. Faham aja? Kalau jualan barang letak mana? Sini. Letak kat mana? Letak dekat debit. Tulis apa? Jualan. Ingat, barang kita akan tulis belian atau jualan. Kalau debit, jualan barang, letak jualan. Butiran dia jualan. Kalau belian perabot, tulis perabot. Jualan perabot, tulis perabot. Jualan komputer, tulis alatan pejabat. Tu dia. Jualan ni, jualan dengan belian hanya untuk apa? Barang niaga saja. Jadi pelajar akan tahu. Okey, saya ulang balik. Kalau kat sini apa? Belian barang. Apa butiran belian barang? Belian barang tulis belian. Belian komputer tulis apa? Alatan pejabat. Okey, belian kipas. Kipas apa? Lengkapan. Pelajar akan tahu. Contoh membeli meja. Meja tulis apa? Perabot. Membeli van. Van apa? Kenderaan. Jadi kalau belian barang, barang mesti belian. Contohnya tu. Faham pelajar? Okey, tu contoh. Okey, lepas tu pelajar, bila kita nak mulakan, okey, bagaimana nak mula dengan berakhir? Mula dan berakhir. Okey, bila kita nak buat buku tunai pelajar, mula dia pelajar, dia mesti ada perkataan mula. Kalau kita mulakan biasa perniagaan kita, mesti ada duit. Duit mesti ada duit asalnya. Takkan berniaga terus tak ada duit. Okey, jadi pelajar nanti dalam soalan ada dua situasi. Sama ada meneruskan ke memulakan perniagaan. Okey, jadi mula bila nak start, starting pelajar. Startlah, kita start dengan Januari 1. Contoh Januari 1. Kita start dengan Januari 1. Okey, kita start dengan apa? Okey, kita start belajar kalau soalan tu memulakan perniagaan, baru nak mula. Bulan Januari 1 ni baru mula perniagaan. Sebelum ni tak pernah mula pun. Okey, ni kita letaklah tahun 2020. Tahun ikut soalan lah. Okey, kalau baru mula-mula kita akan tulis modal. Jadi modal kita apa masuk modal? Okey, modal kita berapa tunai ada dekat kedai. Tunai ni tunai masuk kat kedai. Contoh ada 500 tunai ada dekat kedai. Duit bank dekat bank kita ada berapa? Duit bank kat bank kita ada 20,000. Ni contoh. Ini kalau memulakan. Baru mula. Tetapi kalau soalan tu ialah meneruskan perniagaan. Dia dah lama. Sebelum Januari 1, 2020 ni, 2019 dia dah berniaga. Jadi bila dah berniaga pelajar, kita akan tulis apa? Baki BB. Ini ialah meneruskan perniagaan. Jadi pelajar kena tahu, dia ada dua situasi soalan. Jadi pelajar kena hati-hati. Meneruskan perniagaan, pelajar akan tulis baki BB. Apa butiran dia? Sama, 520,000. Contoh-contoh macam ni. Jadi pelajar jangan tulis dua-dua. Tengok soalan, memulakan ke meneruskan. Kalau dia kata ada kata baki, baki tu maksudnya pelajar dia baru nak, dia meneruskan perniagaan. Kalau dia kata memulakan perniagaan, baru mula perniagaan, gunakan perkataan modal. Ini duit yang kita ada. Boleh pelajar? Ni untuk starting. Untuk starting. Cuma pelajar, untuk saya upgrade sikit pelajar, saya pakai pen warna lain. Untuk saya upgrade lagi pelajar, bank ni. Pelajar kena tahu, bank ni ada dua. Bank ni. Ada bank ni satu, yang ini bank ni menunjukkan aset. Betul pelajar? Dia debit aset. Kalau kredit adalah bank overdraft. Jadi pelajar, bank ada situasinya. Sebelum kita kalau situasi soalan meneruskan perniagaan, kita baru mula ni pada mula Januari 1 lah. Januari 1 ni pelajar. Soalan ni, bank kita ni negatif. Dekat akaun bank tu negatif. Sebab apa? Kita sebelum ni kita dah belanja banyak sangat sampai duit kita jadi negatif. Jadi baki bank untuk bank adalah pelajar akan tulis sini baki BB.
Baki BB pelajar akan mula. Contoh duit kita bank negatif 500. Bank overdraft 500. Jadi 500 akan mula sini. Jadi bank untuk yang kat sini tak ada. Bank yang kat sini tak ada. Boleh bijak? Ini kalau apa? Ini kalau bermula dengan apa? Bank overdraft. Bank overdraft. Ada. Dalam soalan saya pun saya dah selitkan. Supaya pelajar kena faham. Okey, ini bagi biasanya soalan bagi meneruskan perniagaan. Bagi memulakan tak ada. Mana ada orang mula perniagaan terus duit negatif, tak ada belajar. Dia bagi soalan-soalan meneruskan perniagaan. Boleh? Ini untuk starting. Okey, starting Okey, jadi cikgu bagi contoh yang ni lah. Starting yang kita mulakan dengan baki BB. Okey, contohlah kita baru mula perniagaan. Okey, mula perniagaan 500. Okey, lepas tu kita dah duit masuk macam-macam lah duit masuk sini. Contoh duit masuk apa? Kita jual, kita terima sewa, kita terima komisen. Betul tak belajar? Ni antara ni lah. Okey, lepas tu ada pelanggan-pelanggan kita bayar. Siapa pelanggan kita? Ali, Kasim. Tu contoh lah. Contoh. Belajar Okey. Jadi cikgu dah letak nombor-nombor ni, dah letak. Contohlah ada kat sini cikgu total. Ini cikgu total. Contoh tunai kita dapat nombor yang senang je lah 100. Okey, ini bank kita dah total nilai dia ialah 3000. 3000. Contoh ambil yang senang. Boleh Contoh 3000. Okey, selesai. Lepas tu belajar duit keluar pula. Duit keluar ni ada banyak. Kita bayar apa? Bayar gaji, bayar bil elektrik. Bil elektrik apa? Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Okey. Kita bayar dengan apa lagi? Bayar sewa. Sewa kita bayar. Lepas tu kita beli barang, kita belian barang. Lepas tu kita beli apa? Beli perabot. Macam-macam lah pelajar. Okey, alright. Kita total. Okey, total kat sini kita dapat jumlah lah. Contoh kat sini jumlah dia ialah 200. Ambil nombor yang senang je. Okey, jumlah kat sini kita tengok jumlah sini ialah contoh sini ialah 1000. 1000 saya ambil nombor senang. Okey, jadi macam mana nak tutup account? Okey, tutup account pelajar. Okey, kita akan tutup, kita balancekan. Okey, kita balancekan. Contoh kita balancekan ini. Kita balancekan ni. Okey, 5 tunai. Okey, nak balance ke pelajar kena tengok balance je. Okey, tunai cikgu tengok tunai je. Tengok tunai je. Tengok tunai je. Okey, alright. Jadi tunai cikgu tengok kan tunai. Okey. Apa tunai? Tunai ni berapa jumlah dia? 600. Okey, cikgu letak kata 600. Betul tunai ni berapa nilai dia? 200. Okey, macam mana nak imbang? Imbangkan mana? Imbangkan letak paling banyak. Mana yang paling banyak? 600. Jadi cikgu letak sini 600. 600. Okey, sekarang berapa kurang? Kredit kurang. Jadi kurang berapa? Kurang sebanyak berapa? 600 tolak 200 berapa nilai dia? 400. 400 ni pelajar bermaksud ini adalah baki akhir. Kita dah ada duit asalnya 500 tambah dengan duit masuk 100, 600. Lepas tu kita dah keluarkan duit 200. Jadi berapa tinggal baki? 400. Boleh pelajar. 400 ni panggil apa? Baki akhir. Baki akhir dalam akaun dipanggil apa? Baki HB. Dipanggil apa? Baki akhir. Hantar bawah. Boleh pelajar? Tu nilai. Sama juga dengan bank. Okey, bank. Cikgu pakai pen warna lain pula. Bank. Contoh bank. Cikgu pakai pen warna apa? Warna orange pula. Okey. Warna bank. Okey, bank kita tengok bank. Bank. Okey, bank pula. Okey, total bank berapa ni? Total kan 20,000 dengan 3,000. Berapa dapat? 23,000. 30,000. Okey, bank ni berapa? 1,000. Okey, 1,000. Jadi berapa jumlah dia? Ambil nilai yang paling bawah. Total mesti ambil apa? Nilai yang paling besar. Berapa nilai yang paling besar? 23,000. 23,000. Okey, 23,000 kita dapat duit masuk. Duit masuk 20,000 campur ni duit masuk. Okey, sekarang kita dapat duit 23,000. Sekarang keluar duit apa? 1,000. Ada duit baki tak? Tentu ada. Berapa ribu? Baki dia 23 tolak 1,000 jadi 22,000. Jadi 20,000 tu baki akhir. Jadi itulah apa? Baki HB. Sama je belajar. Okey, dah dapat baki HB, apa nak buat? Kita akan pindahkan baki awal. Untuk bulan depannya bulan apa? Bulan Februari. Jadi bulan Februari kita akan bermula bulan Februari 1 kita bermula dengan apa? Kita ada duit dekat kedai, sebanyak tunai sebanyak 400. Duit dekat bank kita ada berapa? 22,000. Macam itulah pelajar. Jadi pelajar buku tunai ni disediakan untuk sebulan. Okey, alright pelajar. Semoga dapat membantu pelajar. Lepas ni kita akan buat video berikutnya. Kita akan cuba buat soalan nombor 1. Sekian, terima kasih.